Hey guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Selalunya, kisah-kisah horor ataupun menyeramkan ni berlaku di kampung. Betul. Contohnya, ada sebuah kampung yang diganggu oleh 4 ekor pontianak yang mengganggu 5 buah kampung. Ada juga kampung yang kisah menyeramkan disebabkan oleh insiden peperangan yang pernah berlaku di situ suatu ketika dahulu. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Mari kita rungkai satu persatu 5 kampung dengan kisah menyeramkan. 5. Ngilayan Langsuir menghantui penduduk kampung Penaga Putar, Terengganu. Agak menyeramkan bila penduduk kampung menceritakan ngilayan Langsuir kedengaran pada malam di sekitar kampung. Ada penduduk kampung yang bernasib malang pernah terserempak dengan Langsuir ini. Mereka menggambarkan ia mempunyai rambut sehingga paras pinggang, mempunyai taring dan kulitnya kemerahan, seperti dagingnya kelihatan. Kisah inilah yang membuatkan sesetengah penduduk kampung takut untuk keluar malam sebab takut diganggu. Kampung Penaga Putar bukanlah satu-satunya kampung yang melaporkan kejadian misteri ini. Malah ngilayan Langsuir dapat didengari di kampung sekeliling termasuk di Kampung Tasek, Kampung Gong Pasir, Kampung Gong Tinggi dan Kampung Gong Lapang. Diceritakan sewaktu kemuncak gangguan Langsuir ini, ada bomoh yang mengaku telah pun menangkap mereka. Rupa-rupanya ada 4 ekor Langsuir yang berkeliaran. Mereka semua dikurung dan dilepaskan ke alam mereka selepas 40 hari. Kisah penduduk kampung ini pada asalnya hanya menjadi kisah mulut ke mulut penduduk kampung. Tapi setelah mendapat liputan media, ia tersebar luas. Itulah kisah ngilayan Langsuir yang menghantui penduduk kampung. 4. Sebuah kampung di pantai barat Sabah. Lokasi kampung ini biar saya rahsiakan sebab ia tidak pernah dilaporkan di mana-mana media. Ini adalah sebuah kisah kampung yang terletak di pantai barat Sabah. Lokasi kampung ini agak unik. Ia terletak di antara kawasan pantai dan kawasan berbukit. Di laut pun ada cerita mistik, begitu juga di bukit. Tapi saya akan memfokuskan kisah yang berlaku di bukit. Dulu, kawasan bukit di sini tinggi. Ia menjadi rendah sebab tanahnya diambil untuk meluaskan kawasan lapangan terbang. Sewaktu ia tinggi dulu, ada setengah kawasan bukit yang penuh dengan tanaman pokok pisang milik salah seorang penduduk kampung. Mengikut kabar angin, dia ada memelihara jin untuk menjaga tanamannya. Bayangkan, ada penduduk kampung yang melaporkan melihat dia berada di kawasan tanamannya, tapi pada masa yang sama, ada juga yang melihat dia berada di rumah. Kawasan sekeliling bukit ini juga menyeramkan. Ada pantang larang di kalangan penduduk untuk tidak membawa daging kalau melintasi kawasan bukit, apatah lagi kalau waktu malam, sebab mereka akan diekori sehingga ke rumah. Sesiapa yang menaiki kenderaan diekori oleh anjing yang menyalak adalah lebih baik untuk melencong pergi ke tempat lain sebelum pulang ke rumah. Sehinggalah tiba satu ketika bila kawasan tanah di bukit ini dikorek untuk meluaskan satu kawasan di Kota Kinabalu. Ada satu batu besar yang tidak dapat dipecahkan. Jentera yang digunakan rosak. Usaha mereka untuk meletupkan batu ini juga gagal. Menurut cerita orang kampung, batu tersebut mempunyai penghuni dan tidak rela untuk dipecahkan. 3. Misteri Kampung Tanduo, Sabah. Kampung Tanduo yang terletak di Sabah menyaksikan pertempuran berdarah di antara kumpulan pengganas Sulu dan anggota keselamatan yang terdiri dari kumpulan polis dan tentera diraja Malaysia. Hasil dari pertempuran ini mengakibatkan 8 anggota keselamatan terkorban, sementara ratusan yang terkorban dari kumpulan pengganas. Sebenarnya, kisah yang berlaku di sini tidaklah semua disampaikan di media. Ada maklumat yang ngeri dan menyeramkan yang disimpan di dalam arsip yang tidak ramai yang tahu. Daripada kisah tentera Sulu yang walaupun telah terbelah dua, masih lagi menggapai senapang untuk bertarung. Takal dan ilmu yang dipakai ketika berperang, pasukan tentera khas dengan amalan mistik yang dibawa masuk dari luar negeri untuk bertarung untuk Malaysia. Sehinggalah insiden seksaan sebelum dibunuh, semuanya dirahsiakan dari orang awam. Walaupun hampir 9 tahun insiden ini berlaku, kejadian-kejadian ngeri yang berlaku di kampung ini masih menghantui penduduk tempatan. Contohnya, bunyi raungan kesakitan, bunyi tembakan dan yang menyeramkan, bunyi penampakan susuk tubuh yang memakai baju tentera. Apa tidaknya dilaporkan pengganas-pengganas yang terkorban ini ditanam di kuburan yang tidak bertanda di sekitar Kampung Tanduo. Berkemungkinan menjadi punca kepada penampakan-penampakan ini. 2. Kampung Tengah.
Kisah ini dikongsikan oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Hasan tentang satu bas berhentian berhantu di Kampung Tengah. Ada satu ketika, dia baru sahaja habis berniaga sekitar waktu tengah malam. Dia pun kembali ke rumah dengan menaiki motor kapcainya. Malang tidak berbau bila tayar motor yang dinaiki pecah, memaksa dia menyorong motor perlahan-lahan. Sehinggalah dia sampai ke sebuah perhentian bas. Di sana, dia perasan seorang wanita yang sedang duduk. Menyangka yang wanita ini ketinggalan bas, dia pun cuba untuk menyapa. Tiba-tiba, wanita tadi mengilai sebelum berdiri mendekati Hasan, membuatkan dia pengsan. Rupa-rupanya, kejadian ini sudah berkali-kali berlaku, dilaporkan oleh penduduk tempatan. Beberapa orang penduduk sudah menjadi mangsa, membuatkan mereka tidak akan melintasi ataupun berada di sana pada waktu malam. Kisah seterusnya disampaikan oleh seorang wanita yang bernama Laila. Laila bekerja shift. Ada satu malam, dia terpaksa menunggu rakannya yang sepatutnya menggantikan dia supaya dia dapat pulang. Tapi rakan yang ditunggu ini lewat sampai, membuatkan dia lewat untuk balik dalam lebih kurang pukul 11 malam. Bas kilang yang dinaiki Laila berdekatan dengan perhentian bas di Kampung Tengah. Sebaik sahaja turun, Laila terhidu bau yang sangat busuk. Dia cuba untuk melihat kawasan sekeliling kalau ada bangkai binatang, tapi keadaan gelap menghadkan pemandangannya. Walaupun merasa mual, dia meneruskan langkah dia. Tidak beberapa lama selepas itu, Laila perasan ada sebuah susuk di perhentian bas. Dia pun merasa takut dan seram sebab sebelum ini dia pernah mendengar kisah menakutkan yang berlaku di sana. Tapi dia memberanikan diri dan melangkah pergi menuju ke rumah. Tiba-tiba Laila terdengar bunyi ngilaian yang sangat kuat sebelum susuk tersebut seakan terbang masuk ke dalam belukar berdekatan. Laila berlari sekuat hati sehinggalah dia sampai ke rumah. Itulah kisah yang berlaku di Kampung Tengah. 1. Rumah pusaka di Kampung Tanah Merah, Kelantan. Ini adalah perkongsian yang dimuat naik di TikTok oleh Najwa Syamimi Muhammad Zain yang diceritakan semula di Mstar. Dia memuat naik rakaman rumah pusaka mereka yang dirakamkan oleh ibu saudaranya yang berada di kampung. Pada asalnya, mahu berkongsi keadaan rumah pusaka kepada keluarga di WhatsApp. Apa yang menyeramkan bila mereka perasan ada susuk tubuh yang muncul di pintu masuk rumah. Seakan seseorang wanita yang berpakaian putih dan berambut hitam. Itu adalah rumah pusaka keluarga mereka yang tidak lagi berpenghuni sejak puluhan tahun yang lalu. Untuk Najwa, mereka sudah 2 tahun tidak pulang ke kampung. Keesokan paginya, keluarga ibu saudara Najwa menyemak seluruh rumah, bimbang kalau ada apa-apa di situ. Tapi kali ini, tiada apa yang ganjil ditemui. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Macam mana dengan anda? Mungkin kampung anda ada kisah yang tersendiri? Kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Itu sahaja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe, like kami di Facebook dan social media yang lain. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.